Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kam Amir terhadap isu apa? PAS anjur sambutan tahun baru Cina. Saya baca detail sikit dekat Sina ni. PAS menganjurkan sambutan tahun baru Cina sebelum mesyuarat Jawatankuasa Kerja Pusat bagi mengeratkan hubungan sesama rakyat di negara ini. Pengerusi Lajnah Perpaduan Nasional PAS Pusat Dr. Halimah Ali berkata, program tahunan berkenaan dilaksanakan untuk mengurangkan salah faham orang ramai terhadap parti itu. Kita mari kita dengar respon Datuk Kam Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Saya agak menarik juga hari ni saya. Kalaulah UMNO yang buat sambutan begitu, saya rasa bergedap-gedebuk lah. Saya rasa pasti kalau rakyat mendapat UMNO ataupun kerajaan Pakatan Harapan, Perpaduan menyambut sambutan Tahun Baru Cina, macam-macam lah mereka mengata. Dan hari ini, aduhai, saya ketawa saya. Melihat sebelum mengadakan mesyuarat Majlis Tingginya, pimpinan PAS mengadakan sambutan Tahun Baru Cina. Apabila dijemput tarian naga pun ada datang. Itulah. Kalau kita buat macam-macam lah. Inilah unsur-unsur yang aduh, tak tahu nak sekata lah. Bergedudup lah UMNO kena. Tapi hari ini PAS menjemput tarian naga dan diadakan persembahannya di bangunan PAS sendiri saya. UMNO tak panggil dekat untuk diadakan PWTC. Tapi PAS pun cuma tak ada Yamsing je lah kot, saudara. Kalau ada Yamsing, tergolek dog lah gamaknya. Dan saya dikabarkan bahawa adanya ampau, bagi buah limau. Kepercayaan warga Cina, Tionghoa, limau itu macam emas. Dia kerana keluar tahun ni, tahun sempena tahun naga. Jadi, saya tak tahulah. Saya cuma menyantuni. Bila saya tengok gambar tu, saya senyum. Dan saya ketawa, berdekah-dekah saya. Kalau UMNO buat, confirm kena serang. Sekarang nak jawab macam mana? Tidak, kalau UMNO, mulalah. Melayu terhakis. Islam terhakis. Warga Melayu terancam. Ni sekarang ni macam mana saya? Nak jawab macam mana? Saya minta lah warga PAS kena jawab lah. Tapi dah awal-awal dia beritahu. Kerana PAS nak menyantuni bahawa kononnya parti itu bukanlah parti yang hanya untuk orang Melayu Islam, tapi untuk babilan kaum. Katanya. Tuan Guru pun hadir. Duk peganglah naga tu. Padahal bukan naga pun saudara. Buatan. Tetapi bagi saya, kalau UMNO buat, confirm khurafat. Aduh, ini kesannya saudara. Sebab dulu saudara, ulama-ulama Melayu menguasai pelbagai ilmu. Banyak ilmu kita selain agama. Tapi bila datang abad ke-20-an apa semua, mereka sudah pun meninggalkan. Yang di mana soal-soal agama ini tinggal di pondok-pondok saja. Jadi saya bila tengok keadaan ini, saya senyum saya. Saya terima kasih kepada admin menyiapkan gambar. Ini jelas saudara. Bukan gebang. Bukan saya bertujuan untuk memburukkan pimpinan PAS, tidak saya. Tapi saya nak bagi tahu inilah realitinya. Bila berada di pentas politik, Melayu terancam. Orang Melayu ni bagi muka pada warga bukan Melayu. Kalau UMNO menguasai kerajaan, Islam terancam. Kerana Islam itu seharusnya tidak mengeksosasikan. Tapi tengoklah saya tangan macam mana. Tengok tangan mereka. Cuma tak Yamsing aja saya. Kalau Yamsing, mungkin dah yang mana gambar-gambar. Saya tengok dalam gambar tu, Susah Agung dia ada, Naib Presiden dia ada. Tu Syedang Kasim tu, siap bagi warning tu saya. Kalaulah, kalah pun ada situ saya, jangan lupa. Kalau UMNO, bergedudup kita kena. Mereka. Tapi bagaimanapun, kita harus berlapang dada agar supaya pimpinan PAS jangan lagi lah untuk bercakap soal Melayu terancam, Islam terancam untuk masa-masa akan datang. Okey, apa tu? JSC, rasuah itu sedekah. Sebab itulah Kelantan semakin ke depan. Kalau UMNO akan keluarlah berbagai dalil. Itu pandangan saya. Jangan marah. Itu realiti. Sebab itu saya katakan antara mimpi dan realiti.
Mimpi berpolitik mereka, wow, Melayu terancam, Islam terancam, UMNO ni Tauhid, UMNO ini kena baik dengan MCA, kena adanya sekarang ni UMNO, AMDAP, UMNO dengan DAP. Datuk Seri Anwar Ibrahim menggadai prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip Melayu. Sekarang macam mana? Jawablah sendiri. Saya rasa warga sudah pun mula sedar. Satu demi satu apa yang mereka lakukan. Dan dengan Datuk Seri Syed Abu Hussein, sebab yang telah pun dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi jawatankuasa menangani harga makanan dan kos sara hidup serta masyarakat Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL. Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal merupakan ahli Parlimen Bukit Gantang. 3 malam dulu saya dah berbicara dengan beliau. Kalau saudara masih ingat lagi kenyataannya, pihaknya sedang mencari formula untuk memastikan yang paling penting agar bekalan beras mencukupi. Bukan soal harga, soal beras. Kerana beras tempatan itu paling penting. Jadi puncanya kerana kononnya bagi harga beras tempatan pun nak dinaikkan supaya dengan harga import dan tiada kawalan. Hari ini beliau telah pun mengumumkan bahawa kerajaan bersetuju bahawa beras dipanggil beras Madani, beras putih Malaysia Madani, yang merupakan beras tempatan sama ada import ataupun yang dihasilkan di keluaran tanah air kita ini, dia satu harga. Tak ada lagi beras import ataupun beras tempatan, tak ada. Memanglah ada sedikit kenaikannya, saudara. Kenaikannya daripada RM26.50 kepada RM30. Ini realiti, saudara. Memang kita bermimpi untuk mendapatkan harga yang rendah. Saya selalu katakan, suatu benda yang dah naik, dia tak akan turun. Jadi, sebab itu, kata Datuk Syed Abu Hussein, kerajaan telah pun menetapkan harga siling bagi beras putih pada kadar RM30 untuk satu kampit 10 kg, sementara RM15.50 yang 5 kg dan RM3.50 untuk yang 1 kg. Sebagai ahli Parlimen Bukit Gantang, katanya pemain industri beras telah pun diberi tempoh untuk mengubah pelabelan dan pembungkusan kampit beras bagi disesuaikan dengan ketetapan baru, iaitu sehingga 1 Mac. Mulai 1 Mac, tak ada lagi beras putih import, beras tempat, tak ada. Semua dipanggil beras Madani. Semua jenis pembungkusan dan warna juga di pasaran akan dibenarkan sehingga stok pengampitan dia selepas stok yang dikampitkan itu selesai, maka yang baru semua beras putih Malaysia Madani. Harganya siling adalah RM30 bagi 10 kilogram. Jadi kita mengharapkanlah, kita faham, saya faham, kerana ini adalah usaha untuk menangani masalah bukan harga saja, saudara, masalah apabila tiadanya beras tempatan di pasaran. Kerana adanya orang tu sorok, orang ni sorok, nakkan pada setengah-setengahnya tu beras tempatan pula dikatakan beras import. Kononnya harga beras import ini tak ada kawalan. Jadi hari ini kerajaan campur tangan, semua beras putih dipanggil beras Madani dan harga satu. Import ke lokal tempatan pun sama. Dia harapkan benda ini dapat menyelesaikan. Sebenarnya saudara, masalah beras ini memanglah ia makanan ruji untuk warga kita. Malahan bukan hanya negara kita mengalami masalah. Negara Indonesia juga, mereka sedang mengalami kekurangan beras. Walaupun 3-4 bulan lalu, Pak Jokowi telah pun mengisytiharkan untuk mengimport sekitar 2.5 juta tan beras. Tapi nampak gayanya sebagai langkah berjaga-jaga, negara Indonesia telah pun mengimport sekitar 1.6 juta tan beras. Ini untuk memenuhi keperluan domestik berikutan musim menuai yang tertangguh selama 2 bulan. Dan keadaan cuaca, El Nino dan sebagainya. Demikian menurut Menteri Penyelaras Hak Ehwal Ekonomi Airlangga Hartarto. Saudara, Indonesia mereka lebih awal. Kenapa kita tak buat begitu? Itu persoalannya. Dan saya haraplah agar Menteri Ketajaman Makanan, iaitu Datuk Seri Mat Sabu, sepatutnya kita dah mengimport lebih banyak beras supaya tidak berlaku ketiadaan ataupun kekurangan beras di pasaran. Ini masalah sebab menurut Menteri Ekonomi Indonesia, musim menuai sepatutnya pada bulan Mac April, tetapi tertunda kepada April dan Mei.
dan juga sehingga sampai bulan Jun. Dan itu menyebabkan pengeluaran berkurangan dan mendorong kerajaan untuk mengimport beras. Beras. Sebelum tu dia dah import daripada Vietnam. Jadi kerajaan akan meningkatkan pengedaran bekalan beras daripada 150,000 tan kepada 250,000 tan untuk menampung keperluan rakyat. Langer berkata langkah itu penting kerana cabaran ekonomi global berterusan yang berkemungkinan menjejaskan harga makanan dunia. Harga beras meningkat seluruh negara, saudara. Di Indonesia sendiri, beras grade sederhana dijual pada harga RM16,000 bagi sekilogram, iaitu RM4.89. Artinya, itu beras sederhana saja. Yang dibungkus pada kalau 10 kilogram jadi RM48.90. Begitu juga kalau bagi beras grade premium pula, sampai ke tahap mencacah RM17,000 sekilogram. Jadi, itulah mereka lakukan. Tahun lalu Indonesia mengalami penurunan 25% penghasilan beras dari wilayah pengeluaran utamanya dan merosot kepada 30.90 juta tan daripada 31.54 juta tan pada tahun 2022. Ini sebab kesan kemarau. Negara kita ni begitu juga. Dan saya haraplah Abang dan Mak Sabu dapat merealisasikan. Ini kononnya kita punya beras padi daripada sekincan dapat menghasilkan beras yang banyak. Saya merasakan itu akan jadi mimpi saja. Terjemahkanlah sebagai realiti. Cepat-cepatlah import beras sebanyak mungkin untuk keperluan rakyat. Sebab rakyat kita makanan utamanya beras. Kalau tak ada beras, rakyat mengamuk nanti ya Mamat. Dan saya juga mendapat perkabaran macam saya berbual dengan Datuk Syed Abu Husin 3 malam dulu, saya katakan masalah macam di Kedah, di Perlis dan beberapa kawasan terdapat juga memang sawah padi menguning, tetapi bila dituai hampa. Apabila tidak ada padi, tidak ada beras dalamnya, kosong. So, itu keadaannya. Rohani Jaafar lemah kata. Itu keadaannya. Saudara Din Judin dari Jeli, Saudara Puziah Ismail, Saudara Siti Zubaidah, Waalaikumsalam daripada Taiping. Ubay Zulfirus kata selaraskanlah harga beras tempatan dan petani juga akan dapat habuan yang baik dengan harga padi nanti. Itu keadaannya. Waklah Kota Tinggi hadir. Terima kasih. Bagi saya sekarang ni beras RM26.50 itu beras tempatan. Beras import harga mencecah sampai RM40, RM50. Sebab itu sekarang nak diselaraskan semua. Mungkin ada peningkatan sedikit, tetapi ini akan mengurangkan. Apabila kerana kartel-kartel beras ni, dia ambil beras tempatan, dia jadikan sekononnya sebagai beras import. Sebab mereka mahu mendapat keuntungan. Akhirnya pasaran beras di pasaran merosot. Sebab itu berlaku ketiadaan setengah tempat. Mudah-mudahanlah selepas 13 Mac nanti, sebab kita nak menghadapi musim bulan puasa. Itu keadaan saudara. Baik saudara. Dari hasil beras, saya mendapat kenyataan Kerajaan Madani, pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertekad untuk memperkukuhkan agenda Bumiputera yang akan memberi manfaat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya kumpulan tertentu saja. Dan sebab itu, Yang Amat Perdana Menteri menekankan Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 yang akan berlangsung pada 29 Februari nanti diharapkan menjadi penggerak kepada perspektif serta pendekatan baharu ke atas kerangka agenda Bumiputera. Kerana usaha itu perlu melangkaui sudut pandangan yang sempit kononnya agenda tersebut hanya untuk kepentingan Bumiputera saja. Saya berusaha untuk mengundang Yang Mulia Tengku Razali Hamzah datang ke studio saya sebelum Kongres Ekonomi ini. InsyaAllah kalau boleh hadir nanti kita boleh bertanya dengan beliau. Sebab Kongres Ekonomi ini penting. Pada Kongres Ekonomi 1964 terhasillah wujudnya Bank Bumiputera dan begitu juga Petronas serta banyak syarikat-syarikat Bumiputera. Tapi bagaimanapun selepas ketiadaan, kematian almarhum Tun Razak dan diganti Tunisian Oil diganti oleh Dr. Mahathir, maka negara berubah daripada dasar ekonomi baru yang dicetuskan era waktu Kongres Ekonomi Bumiputera Melayu pertama, kedua dan sudah bertukar kepada dasar penguasaan. Akhir kita menerima keadaan yang sekarang. Kekayaan negara sepatutnya dinikmati oleh warga, tidak sampai pun. Itu saya katakan kita hanya bermimpi
mimpi negara kaya raya tapi realitinya rakyat hidup dalam kesengsaraan. Saudara, dalam keadaan begitu saya Kita saya baca detail sedikit lagi. Menurutnya, mesyuarat tersebut yang bertemakan PAS for All diadakan di Pejabat Agung PAS Kuala Lumpur dengan anjuran Biro Perpaduan PAS Pusat. PAS sebuah parti yang inklusif dan menitik beratkan unsur-unsur keharmonian rakyat di dalam negara pelbagai kaum salah dengan prinsip tema ini katanya dalam satu kenyataan pada Khamis. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerjaan Perpaduan Datuk Amir Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.